Berdasarkan kisah 1,3 bilion rakyat India yang mencetuskan kegilaan terhadap mi segera buatan Malaysia, satu kejadian yang tidak masuk akal telah berlaku. Di sebuah negara di mana lembu dianggap sebagai haiwan suci, apabila mi segera Malaysia didapati mengandungi ramuan daging lembu kemarahan 13 bilion rakyat marak dalam sekelip mata, syarikat Malaysia mesti berambus dari India. Dalam satu malam, syarikat Malaysia yang tidak bersalah itu menjadi penjenayah yang mencemarkan kesucian agama. Namun keajaiban yang dicipta oleh syarikat Malaysia yang diusir itu di negara jiran telah membuatkan India terjerumus ke dalam penyesalan yang abadi. Sekarang saya akan menceritakan kisah ini dari perspektif seorang pemeriksa makanan, kisah tentang sebuah bandar yang hancur akibat prasangka sendiri dan kebenaran mengejutkan yang tercipta daripadanya. Nama saya Aditya Sharma. 28 tahun berkhidmat di Lembaga Piawaian dan Keselamatan Makanan India FSSAI. 15 Mac 2024 merupakan hari yang paling kucar-kacir dalam hidup saya. Aditya gerak segera. Sesuatu yang besar berlaku di Varanasi. Mendengar suara cemas ketua saya terus meletakkan dokumen dan berdiri tegak. Varanasi. Apa yang berlaku di bandar paling suci kami? Apabila saya tiba di Varanasi dengan helikopter, pemandangan di depan mata sungguh sukar dipercayai. Di tebing sungai Ganges ratusan penganut tersungkur di tanah. Bunyi siren ambulans bersahut-sahutan dan petugas perubatan bergegas ke sana kemari. Apa yang berlaku, tanya saya kepada pegawai di tempat kejadian. Nampaknya keracunan makanan besar-besaran. Kira-kira 200 penganut tumbang serentak. Dikatakan mereka semua makan makanan yang sama. Saya bergegas ke unit kecemasan hospital yang penuh sesak dengan pesakit yang mengerang kesakitan. Seorang lelaki tua memegang lengan saya. Mi itu, mi segera Malaysia itu. Baunya seperti daging lembu. Perkataan daging lembu membuatkan jantung saya seolah-olah berhenti berdegup. Bagi penganut Hindu, lembu adalah suci, dan penggunaan daging lembu adalah satu pencemaran yang tidak dapat dibayangkan. Pak Cik, makan mi yang mana, tanya saya. Bungkusan merah bertulis, rasa Malaya. Kanak-kanak kata ia sangat sedap. Saya segera mengatur pasukan penyiasat. Selepas menggeledah hotel penginapan, penganut timbunan bungkusan merah ditemui. Ia adalah produk daripada syarikat Malaysia bernama Syarikat Sinaran Malaya. Ambil sampel dan jalankan analisis segera. Kembali ke makmal, saya menunggu keputusan sepanjang malam. Keesokan paginya laporan mengejutkan sampai ke tangan saya. Encik Aditya, memang dikesan ada kandungan daging lembu. Seketika otak saya menjadi kosong. Bagaimana mungkin sebuah syarikat Malaysia sanggup memijak-mijak kepercayaan agama rakyat India? Sebegitu rupa media segera melaporkan kejadian ini secara besar-besaran. Mi segera Malaysia mengandungi daging lembu, mencemarkan kesucian agama. Media sosial dipenuhi dengan komen kemarahan. Adakah orang Malaysia memperlekehkan kami? Sinaran Malaya mesti keluar dari India segera. Ini adalah perang agama. Di televisyen, seorang pemimpin agama terkenal, Pandit Gopal, berucap dengan garang, ini bukan kesilapan, ini adalah penghinaan yang disengajakan. Kita tidak boleh memaafkan mereka yang mencemarkan kepercayaan suci kita. Orang ramai melaungkan slogan, tumbangkan sinaran Malaya, dan turun ke jalanan. Sesetengahnya mula membakar produk Malaysia. Keadaan menjadi tidak terkawal. Saya membawa laporan itu kepada pihak atasan, menjelaskan betapa seriusnya isu ini dan menuntut tindakan keras. Ini bukan sekadar isu keselamatan makanan, ini adalah isu penghinaan terhadap kepercayaan 1/3 bilion penganut Hindu. Malam itu saya tidak dapat melelapkan mata. Wajah penganut yang menderita di Varanasi terus muncul di fikiran. Mereka hanya ingin melengkapkan upacara suci dan memasak semangkuk mie kerana lapar, tetapi mie itu menjadi racun yang mencemarkan jiwa mereka. Hari ketiga kerajaan mengadakan mesyuarat tergempar. Saya hadir sebagai ketua pemeriksa. Menteri berkata dengan nada berat, situasi sangat serius. Demonstrasi nasional merebak, malah ada keganasan di beberapa kawasan. Seorang pegawai mencadangkan larangan total terhadap produk sinaran Malaya. Seorang lagi menambah tutup kilang mereka dan hukum mereka yang bertanggung jawab. Saya mengangkat tangan. Menurut siasatan kami, sinaran Malaya mempunyai lebih 50 rangkaian pengedaran di seluruh India dengan jualan tahunan melebihi 1 bilion rupiah. Namun kepercayaan agama tidak boleh diukur dengan wang. Kita perlu mengambil tindakan tegas. Kata-kata saya membuatkan semua orang mengangguk. Maka nasib sinaran Malaya pun dimuktamadkan. Namun ketika itu saya tidak tahu, saya sedang melakukan kesilapan yang sangat besar. Dalam perjalanan pulang saya teringat kejadian 7 tahun lalu.
Musim panas yang teramat terik. Saya pelajar tahun ketiga di University Delhi pulang ke kampung halaman untuk bercuti. Nenek saya sudah lama menanti. Aditya sayang sudah balik penat ya belajar di bandar. Nenek mengusap kepala saya. Bagi saya dia seperti ibu sendiri selepas ibu bapa saya meninggal dunia awal. Nenek saya bawa makanan populer dari bandar. Mie segera dari Malaysia. Kawan-kawan kata sangat sedap. Saya mengeluarkan bungkusan merah. Rasa Malaya yang baru memasuki pasaran India ketika itu. Oh, cucu nenek bawa benda baru ya. Biar nenek rasa juga. Saya memasak mie itu dengan penuh kasih sayang. Aroma harum memenuhi dapur. Kami makan bersama-sama. Wah, walaupun rasanya kuat tapi sangat sedap. Nenek tersenyum riang. Namun tidak lama selepas makan nenek tiba-tiba memegang perutnya. Aditya, perut nenek sakit sangat. Mulanya saya pikir nenek tidak biasa dengan rasa mie itu, tetapi wajah nenek semakin pucat dan akhirnya dia pengsan. Di hospital dokter bertanya, apa yang dimakan pesakit? Dia makan mie segera Malaysia. Wajah dokter menjadi serius. Baru-baru ini ada beberapa pesakit serupa semuanya kata makan mie yang sama. Ini simptom keracunan makanan akut, tapi perlu analisis komponen untuk kepastian. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup saya. Nenek terlantar di ICU, bergantung pada alat pernafasan. Keesokan paginya, dokter memberitahu bahwa terdapat bahan bermasalah dalam makanan itu. 3 hari kemudian, nenek sedar seketika, tetapi badannya sudah lemah. Aditya, nenek telah makan sesuatu yang tidak bersih. Selepas 3 bulan menderita, nenek meninggal dunia. Di pengebumian nenek saya bersumpah tidak akan membiarkan makanan asing yang tidak disahkan mencederakan keluarga saya lagi. Itulah sebabnya saya belajar kejuruteraan makanan dan bekerja di FSSAI. Setiap kali ada produk Malaysia masuk, saya memeriksanya dengan sangat ketat. Rakan sekerja bertanya, Aditya, kenapa awak terlalu tegas dengan produk Malaysia? Kerana saya mesti melindungi rakyat kita, jawab saya. Hakikatnya saya tidak dapat melupakan trauma kehilangan nenek. Kini 7 tahun kemudian perkara yang sama berlaku lagi. 200 penganut terjejas. Saya menggigil kerana marah. Kerajaan akhirnya membuat keputusan mengharamkan semua jualan produk Sinaran Malaya dan mengarahkan penutupan serta-merta kilang mereka di Delhi dan Mumbai. Pengisytiharan itu disiarkan secara langsung. Saya berdiri di sebelah menteri sebagai saksi saat bersejarah itu. Wartawan bertanya, adakah Anda mendengar penjelasan pihak Sinaran Malaya? Menteri menjawab tegas, penjelasan daripada mereka yang menghina agama tidak perlu didengari. Keesokan paginya, saya bersama pasukan polis tiba di kilang Sinaran Malaya. Ratusan penunjuk perasaan mengepung kilang itu. Tangkap penghina Tuhan. Orang Malaysia berambus. Saya mengambil pembesar suara. Mengikut perintah kerajaan, kilang ini ditutup. Serta-merta, pintu kilang dibuka dan pekerja keluar satu demi satu. Mengejutkan, lebih separuh daripada mereka adalah rakyat tempatan India. Mereka kelihatan keliru dan sedih. Seorang wanita pertengahan umur menghampiri saya. Saya sudah bekerja di sini 10 tahun. Apa salah kami? Kami cuma buat mie. Mie yang kamu buat ada daging lembu. Itu sudah cukup, jawab saya dingin. Dia berpaling sambil menangis. Kemudian muncul seorang lelaki Malaysia berpakaian sut. Beliau adalah pengurus besar Sinaran Malaya Cawangan India, Encik Johan. Saya Johan, pengurus besar di sini. Kami menerima perintah kerajaan dan akan berpindah dengan aman. Suaranya sangat tenang. Tetapi saya ingin menyatakan satu perkara. Kami tidak pernah sengaja menghina mana-mana agama. Kami sangat kesal dengan apa yang berlaku. Orang ramai mengejek penipu pembunuh. Namun Encik Johan tetap tenang dan mengetuai pekerjanya keluar dengan tertib. Malam itu berita melaporkan kemenangan keadilan. Tetapi di hujung berita ada satu pengumuman menarik. Syarikat gergasi makanan dari negara lain, kumpulan Hong, mengumumkan kemasukan mereka ke pasaran India dan berjanji akan menghormati budaya tempatan sepenuhnya. Nama kumpulan Hong terasa biasa di telinga saya, tetapi saya tidak menghiraukannya. Tengah malam itu saya bermimpi nenek saya memandang saya dengan pandangan sedih. Aditya, kamu mesti melihat kebenaran. 4 hari selepas penutupan kilang Sinaran Malaya mengadakan sidang akhbar rasmi sebelum keluar sepenuhnya dari India. Encik Johan berkata, pertama sekali saya memohon maaf kepada semua yang menderita akibat kejadian ini. Beliau tunduk hormat. Sinaran Malaya menerima keputusan kerajaan dan akan menarik diri sepenuhnya dari India. Ruangan itu menjadi kecoh. Ini lebih cepat daripada yang dijangkakan. Seorang wartawan bertanya tentang kandungan daging lembu. Semua produk kami di India dihasilkan di talian pengeluaran khas yang suci.
Kami sedang menyiasat kejadian ini. Adakah Anda bermaksud ada sabotaj, tanya seorang wartawan. Encik Johan terdiam seketika. Saya tidak mahu membuat spekulasi. Saya cuma ingin katakan sepanjang 15 tahun di sini, perkara ini tidak pernah berlaku. Seorang lagi wartawan bertanya sinis. Adakah Anda akan mengutuk India selepas pulang ke Malaysia? Encik Johan tersenyum. India bagi kami adalah seperti seorang guru. Ia mengajar kami tentang rempah ratus keindahan kepelbagaian dan kerendahan hati. Kami pergi dengan rasa terima kasih, bukan kebencian. Saya berasa keliru. Saya fikir dia akan marah atau merayu, tetapi dia malah berterima kasih. Bagaimana dengan pekerja India? Anda tanya wartawan. Kami akan membayar pampasan bersamaan gaji setahun kepada kesemua 3.000 pekerja kami dan membantu mereka mencari pekerjaan baru. Ini adalah tawaran yang jauh lebih baik daripada keperluan undang-undang. Apabila sidang berakhir, pekerja India, Sinaran Malaya meluru masuk. Tuan, tolong jangan pergi. Seorang wanita muda berkata, saya dari kasta Dalit golongan tertindas. Tiada syarikat mahu mengambil saya, tetapi Sinaran Malaya melihat kebolehan saya. Di mana lagi saya boleh cari syarikat seperti ini? Adalah sangat jarang bagi orang dari kasta Dalit bekerja di syarikat besar. Encik Johan memeluk pekerjanya. Kamu tidak salah. Ini kekurangan saya. Pergilah ke tempat lain dan cipta masa depan yang lebih baik. Melihat ini saya mula rasa seolah-olah peranan mangsa dan pemangsa telah terbalik. Seminggu kemudian semasa memantau pengosongan kilang, saya dapati mereka mendermakan peralatan kilang yang bernilai berbilion-bilion rupiah kepada syarikat kecil tempatan secara percuma. Kenapa buat begini, tanya saya. Kami harap peralatan ini kekal di India untuk membuat produk yang baik, jawab seorang staf. Apabila kontena terakhir Sinaran Malaya meninggalkan pelabuhan, saya menarik nafas lega. Tetapi dalam perjalanan pulang saya melihat barisan panjang di depan pasar raya. Apa yang berlaku, tanya saya. Mereka menjual stok terakhir mie rasa Malaya. Selepas ini tiada lagi, jadi semua orang berebut mahu beli. Saya rasa pelik, berebut beli mie yang dikatakan ada daging lembu. Tetapi itu baru permulaan. Harga mie itu di pasaran gelap melonjak 10 kali ganda. Saya melakukan siasatan di pasar tradisional Delhi. Ada rasa Malaya. Seorang peniaga membawa saya ke gudang tersembunyi yang penuh dengan bungkusan merah itu. Satu paket 500 rupiah. Gila, harga asal cuma 50 rupiah. Sekarang nak cari mie ini lagi susah daripada naik ke langit. Tak nak sudah, kata peniaga itu. Saya terkejut. Ada orang sanggup bayar 10 kali ganda untuk mie itu. Di media sosial keadaan lagi parah. Satu hari tanpa rasa Malaya sangat bosan. Kenapa kerajaan tentukan apa yang boleh saya makan? Gerakan tanda tangan membantah pengharaman mie itu mencecah 1 juta orang dalam sehari. Seorang pelajar universiti memuat naik video, saya penganut Hindu, tapi saya sangsi, ada daging lembu dalam mie itu. 15 tahun tiada masalah, kenapa tiba-tiba? Ini pelik, komen melimpah masuk. Betul, kawan saya vegetarian makan mie ini 10 tahun, takkanlah. Keesokannya pelakon Bollywood terkenal Aamir Khan menulis di Instagram, saya makan rasa Malaya selama 20 tahun. Kerajaan tolong tunjukkan bukti kukuh. 50 juta peminatnya mula berkongsi hantaran itu. Tanda pagar, kembalikan rasa Malaya menjadi sohor kini nomor 1 di India. Petang itu ketua saya memanggil saya. Aditya, masalah besar. Beberapa mangsa di Varanasi memberikan testimoni pelik. Mereka kata rasa Malaya yang mereka makan kali ini rasanya berbeza dan bungkusannya ada perbezaan kecil. Jantung saya berdegup kencang. Adakah ia barang tiruan? Kita perlu siasat, semula kilang sudah tutup, syarikat sudah diusir. Kalau kita mengaku salah sekarang jabatan kita kena tanggung. Siasat secara senyap dahulu, kata ketua saya. Kemudian pembantu saya Sunil masuk. Tuan kumpulan Hong secara rasmi melancarkan produk mie segera mereka untuk menggantikan Sinaran Malaya. Waktunya terlalu tepat. Saya pulang dengan perasaan tidak tenang. Bapa saudara saya Rakesh menunggu di pintu. Aditya, kita perlu berbincang. Beliau menunjukkan dokumen dan gambar. Aditya, apa yang kamu tahu tentang Sinaran Malaya, syarikat jahat yang letak daging lembu dalam mie, jawab saya. Bapa saudara saya mengeluh. Bukan begitu. Lihat ini. Gambar pertama menunjukkan kantin sekolah rendah. Sinaran Malaya sudah 10 tahun menyediakan makan tengah hari percuma untuk 5.000 kanak-kanak di pedalaman setiap hari. Gambar kedua menunjukkan akademi masakan. Setiap tahun mereka melatih 100 anak muda secara percuma, terutama penganut Hindu dari keluarga miskin. Kemudian beliau menunjukkan surat perjanjian. Mereka membeli hasil tani daripada 3.000 petani tempatan dengan harga 20% lebih tinggi daripada pasaran.
Kamu tahu berapa banyak keluarga petani yang hidup kerana mereka? Saya terdiam. Dan satu lagi. Beliau menunjukkan gambar bangunan universiti saya. Bangunan penyelidikan kejuruteraan makanan di Universiti Delhi yang kamu belajar itu didermakan sepenuhnya oleh Sinaran Malaya. Apa dan Aditya 7 tahun lalu sebahagian yuran universiti kamu datang daripada beasiswa Yayasan Sinaran Malaya. Selepas nenek kamu meninggal, keluarga kita susah. Ketua kampung membantu kamu memohon beasiswa itu. Saya rasa seperti dipanah petir. Syarikat yang saya benci rupa-rupanya adalah Budiman yang membantu saya. Tapi nenek makan mie mereka dan mati bapa saudara saya memegang tangan saya. Aditya, mie yang kamu bawa balik 7 tahun dulu itu betulkah produk asli Sinaran Malaya? Beliau menunjukkan keratan berita lama mie segera Malaysia tiruan dari negara lain dirampas. Tarikhnya sama dengan kematian nenek. Nenek mungkin mati kerana mie tiruan yang dibuat oleh pesaing mereka. Saya terus menghubungi Sunil. Kami mendapati saluran pengedaran mie di Varanasi juga mencurigakan. Ia membawa kepada gudang logistik milik kumpulan Hong Shaitan Gen Shaitan ini, marah Sunil. Lebih mengejutkan, pemimpin agama, Pandit Gopal dikesan menerima wang besar daripada kumpulan Hong melalui akaun rahsia. Dia menggunakan agama untuk menghapuskan pesaing. Tetapi kerajaan sudah mengusir Sinaran Malaya. Kita mesti dedahkan kebenaran. Walaupun pihak atasan mahu menutup kes demi menjaga muka kerajaan, saya tidak boleh berdiam diri. Malam itu Encik Johan dari Malaysia menelefon saya. Encik Aditya, sebelum saya pulang ke Malaysia, saya mahu beritahu saya sudah tahu kebenarannya. Kenapa Tuan tidak membela diri kerana saya sayangkan India? Saya percaya suatu hari nanti kebenaran akan muncul. Sebelum itu saya akan menunggu. Saya menangis. Kami telah mengusir seorang insan yang begitu mulia. 2 minggu kemudian berita mengejutkan datang dari Bangladesh. Kerajaan Bangladesh menawarkan tanah 1.000.000 meter persegi secara percuma kepada Sinaran Malaya. Perdana Menteri Bangladesh sendiri menyambut mereka di lapangan terbang. Kami mahu belajar budaya korporat Malaysia yang hebat, katanya. Bangladesh menawarkan pengecualian cukai 10 tahun dan membina jalan raya khas untuk kilang itu. Encik Johan mengumumkan bahawa 50% keuntungan 3 tahun pertama akan dilaburkan semula dalam pendidikan di Bangladesh. Rakyat Bangladesh bersorak gembira. Sinaran Malaya membina kilang mie terbesar di Asia. Di sana mencipta 50,000 peluang pekerjaan. Bapa saudara saya menelefon lagi. Aditya, petani di kampung kita menderita. Tiada siapa mahu beli bawang dan kentang kami sekarang. Kumpulan Hong menekan harga serendah mungkin. Ramai petani sudah muflis, malah ada yang membunuh diri. Di India 12 syarikat pembungkusan dan 8 syarikat logistik yang bergantung pada Sinaran Malaya juga jatuh bankrupt. Kerugian ekonomi India dianggarkan melebihi 1 triliun rupiah. 6 bulan selepas Sinaran Malaya bertapak di Bangladesh, ekonomi negara itu melonjak. Mereka mendapat sijil halal antarabangsa dari Malaysia dan mula mengekspor mie ke seluruh dunia Muslim. Anak muda India pula mula berhijrah ke Bangladesh untuk bekerja di kilang itu kerana gajinya 3 kali ganda lebih tinggi. Kemuncak cerita ini berlaku apabila 100 anak muda India berkumpul di Kuala Lumpur di depan ibu pejabat Sinaran Malaya. Mereka melutut dan menangis. Kami salah. Tolong maafkan kami, Sinaran Malaya tidak bersalah. Salah seorang daripadanya adalah Rahul, seorang siswazah. Ayah saya bekerja dengan kontraktor Sinaran Malaya. Syarikat itu muflis dan ayah saya kemurungan. Saya sedar kami telah membuang syarikat yang baik kerana berita palsu. Pengerusi Sinaran Malaya, seorang lelaki tua yang berambut putih, keluar dan membina mereka berdiri. Anak muda, bangunlah. Tidak perlu melutut. Yang berlalu biarlah berlalu. Beliau menjamu mereka makan tengah hari dengan mie rasa Malaya yang asli. Berita ini disiarkan secara langsung di India dan Malaysia. Pendapat umum di India berubah 180 darjah. Kita telah ditipu, kerajaan mesti minta maaf. Pandit Gopal ditangkap kerana menerima rasuah. Saya meletakkan jawatan daripada FSSAI dan terbang ke Kuala Lumpur untuk memohon maaf secara peribadi kepada Encik Johan. Tuan saya yang menyebabkan semua ini kerana prasangka saya. Encik Johan memegang bahu saya. Aditya, kadangkala mengalah adalah satu kebijaksanaan. Menunggu difahami lebih baik daripada berlawan untuk menang. Saya dibawa melawat makmal penyelidikan mereka di Malaysia. Ada bilik khas penyelidikan produk India. Mereka masih mengkaji rempah ratus India kerana mereka yakin suatu hari nanti mereka akan kembali. Saya kemudian melawat kilang mereka di Bangladesh dan melihat ratusan pekerja India bekerja dengan bangga di sana. Pada awal 2025, berita yang dinanti-nantikan tiba.
Sinaran Malaya secara rasmi mengumumkan kepulangan mereka ke India dengan pelaburan yang lebih besar. Kali ini kerajaan India menawarkan syarat terbaik dan rakyat menyambut mereka seperti wira. Sehingga kini, apakah pendapat Anda tentang kisah Aditya ini? Anda telah melihat bagaimana prasangka terhadap kandungan daging lembu mencetuskan tragedi besar, tetapi yang lebih penting adalah kuasa kemaafan dan perdamaian. Kisah syarikat Sinaran Malaya dan Aditya mengajar kita bahwa nilai sebenar sesebuah perusahaan bukan pada keuntungan, tetapi pada kebersamaan. Melangkaui prasangka akan membawa peluang yang lebih besar. Adakah Anda juga pernah kehilangan sesuatu yang berharga karena tanggapan awal yang salah? Kongsikan kisah Anda di ruangan komen. Jika Anda suka kisah ini, sila tekan suka dan langgan. Kongsikan kisah ini untuk mencipta dunia tanpa prasangka. Terima kasih.